Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kelas start pada pagi ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Baik. Masih lagi ada hari ini kita bersiaran secara langsung. Muhammad Denis, Muhammad Atiqullah, Muhammad Hakimi, Anis, Alisha. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berapa orang je? Okey. Baik. Jadi minggu lepas Ustaz kita dah terangkan mengenai pertama sekali. Minggu lagi satu tu kita Ustaz dah terangkan pertama sekali solat berjemaah. Yang kedua solat Jumaat. Okay, hari ini kita nak ulang kaji sikit lagi pelajaran kita yang tahun lepas. Awal tahun mungkin ada yang dah lupa, masih yang ingat. Kita nak cerita tentang khutbah Jumaat. Kan? Khutbah Jumaat. Jadi dah solat Jumaat kita dah cerita. Kita nak cerita pula khutbah Jumaat. Kan? Biasanya kalau solat Jumaat kena ada khutbah. Kalau tak ada khutbah tidak sah solat Jumaat tersebut. Jadi kena ada khutbah lah. Okay. Jadi apa dia khutbah? Khutbah tu. Khutbah itu adalah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat tertentu. Okay, itu maksud khutbah. Maksudnya ucapan yang khatib sampaikan di atas mimbar pada hari Jumaat. Apa ucapan tu? Ucapan yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran. Nasihat kepada orang mukmin supaya bertakwa kepada Allah. Peringatan kepada orang mukmin jangan melakukan dosa dan sebagainya. Kan pengajaran cerita kisah-kisah yang lampau. Pengajaranlah, memberi pengajaran kepada pendengar-pendengar apakah pengajaran yang didapati yang boleh diambil daripada khutbah tersebut. Okey. Jadi hukum melaksanakan khutbah, hukum melakukan khutbah adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Maksudnya nak solat Jumaat kena ada khutbah. Kalau tak khutbah tak sah solat Jumaat tersebut. Okey. Syarat khutbah Jumaat. Syarat khutbah Jumaat. Jadi ada kat sini ditulis syarat khutbah Jumaat ada 2. Satu khatib, satu khutbah. Khatib ni siapa? Khatib ni ialah orang yang menyampaikan khutbah. Yang duduk kat masjid tu, yang kat mimbar pada hari Jumaat, dia duduk kat mimbar, dia baca khutbah, itu namanya khatib. Orang yang menyampaikan khutbah. Khatib. Okey. Kat situ yang pertama sekali, khatib berdiri jika mampu dan duduk di antara 2 khutbah. Okey, maksudnya masa nak menyampaikan khutbah tu, khatib kena berdiri. Sekarang ni kita tak pernah tengok lagi lah khatib duduk. Okay.
Sebab imam kat masjid ramai 2-3 orang. Imam kalau seorang tak sihat ada ganti lain. Okey. Okey. Kalau yang dah tak ada, yang imamnya yang tukang baca khutbahnya seorang je. Khotib ni seorang je. Tiba-tiba lah pula khotib tu sakit kaki. Tak boleh berdiri. Dia kena duduk je. Boleh dia duduk. Kan dia boleh duduk tapi tak sunat. Sunat tu dah hilang. Okay. Kalau tak ada lah. Kalau ada, cari yang khotib yang paling layak, yang paling sesuai. Yang boleh berdiri. Okey, khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Maksudnya, sebelum sembahyang tu, kita kena baca khutbah di antara ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Okey, yang ketiga, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Jadi rukun khutbah ni ada 5. Nanti kita tengok apa dia ada 5. Rukun khutbah ni mesti kena bahasa Arab. 5 ni kena baca dalam bahasa Arab. Yang lain tu tak apa. Yang 5 ni yang paling wajib. Okay. Yang keempatnya, khatib suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Dia macam sembahyang jugalah. Khutbah ni, yang baca khutbah ni, dia macam orang sembahyang. Khatib mesti dia suci daripada hadas. Maksudnya dia tak berhadas besar dan tak berhadas kecil. Dia dah ambil wuduk. Kalau dia berhadas besar, dia dah mandi wajib lah. Dan suci daripada najis. Najis tu ada 3. Tempat, pakaian dan badan. Jadi pastikan 3-3 tempat dia bersih daripada najis, badan dia bersih daripada najis, dan baju dia, pakaian dia bersih daripada najis. Serta dia menutup aurat. Jadi selama ni kita tengok memanglah khatib tu dekat atas tu dia pakai jubah, memanglah dia menutup aurat. Okay. Pakai baju biasa pun tak apa, boleh. Macam pakai baju besar ni kan. Pakai baju kemeja, duduk kat atas tu, baca khutbah. Boleh, tak jadi masalah. Yang penting menutup aurat. Okey. Yang kat bawah pula ni, khutbah dia. Yang pertama, khutbah dia mesti berturut-turut antara rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan solat. Maksudnya dia kena berturut-turut. Tak boleh relax. Pertama sekali, rukun khutbah yang tadi tu memuji Allah tu. Pertama, lagi kita tengok kat bawah ni nanti ada. Yang kedua dah khutbah pertama. Lepas tu dia duduk. Dia khutbah kedua. Habis khutbah kedua terus memberi. Terus melaksanakan solat Jumaat. Tak boleh dah khutbah tu relax. Masa kita bawa semain tak boleh. Okey. Rukun khutbah didengari oleh 40 jemaah, iaitu jemaah mustautin yang wajib solat Jumaat. Maksudnya yang 5 perkara ni, rukun khutbah ni wajib didengari oleh 40 orang. Habis orang tu wajib dengar ke tak? Nanti kita tengok. Okey, nanti kita tengok. Okey, kat sini. Tadi dia ada rukun khutbah ni kan. Rukun khutbah kat sini. Rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Kita tengok apa dia rukun khutbah. Okey. Jadi rukun khutbah yang pertama ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya dengan menyebut lafaz Alhamdulillah. Ini dalam pendek lah. Alhamdulillah, kalau kita tengok khutbah nanti, yang di atas mimbar tu, ni kan ni. Imam ni di atas mimbar ni. Dia akan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Dia dah sebut lah. Dia dah sebut sekurang-kurangnya perkataan Alhamdulillah, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selepas tahmid ni,
Terus baca selawat ke atas Nabi. Baca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Itulah selawat sampai habislah. Semacam baca tahiyat akhir tu. Okey, itu baca selawat. Seterusnya memberi nasihat supaya bertakwa. Ini kita dengar kan. Ya ayyuhal muslimin ittaqullah. Kan. Itulah ittaqullah. Wahai orang-orang yang orang Islam, bertakwalah kita kepada Allah. Tu yang 5 ni semua kena disebut dalam bahasa Arab. Yang ni alhamdulillah kan memang bahasa Arab. Yang kedua, selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam bahasa Arab. Yang ketiga, nasihat supaya bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah ittaqullah. Kan? Ni. Ittaqullah tu supaya bertakwa. Okey, yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada 2 khutbah. Baca salah satu je. Satu ayat Quran yang paling ringkas lah. Biasanya tip tu baca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ayat Quran lah. Contoh minggu lepas dia cerita pasal neraka. Kan? Pasal neraka. Jadi carilah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan neraka. Okey. Yang kelima, berdoa untuk orang Islam pada khutbah kedua. Sekurang-kurangnya, Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Okay. Jadi, yang kelimanya berdoa kepada orang Islam. Kalau kita tengok, kita pergi masjid, khutbahnya, adalah yang belakang sekali tu, khutbah doa kepada Raja, Sultan Johor, doa kepada TMJ, doa kepada Tengku Zari Sofia, Pemaisuri, dengan isteri itulah Cik Puan Khalidah. Jadi 4 ni, lepas tu kepada rakyat-rakyat Johor, kepada muslimin, muslimat semua. Ada dalam khutbah tu. Jadi kalau nak dengar khutbah, boleh nanti search dekat YouTube, carilah khutbah Jumaat. 5 insyaAllah ada. Okey. Seterusnya sunat khutbah Jumaat kat sini kan. Sunat khutbah Jumaat. Tengok dekat gambar ni pun ada orang khusyuk. Ni khusyuk sangat ni. Ni kan khusyuk sangat ni. Dalam bulatan ni. Dalam bawah khusyuk. Ni ambil pen merah juga boleh tanda tak? Tadi tu. Tanda semua. Okay. Sunat khutbah Jumaat. Okey, yang pertama sekali sunatnya berdiri di atas mimbar. Bagi khutbah itu nak menyampaikan khutbah Jumaat kena duduk atas mimbar. Kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Duduk dulu. Duduk bagi salam biasanya. Khutib naik bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk azan yang kedua. Azan yang kedua yang diperkenalkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Dah selesai. Ada satu ada. Memperkenalkan azan kedua dalam solat Jumaat. Supaya memastikan umat Islam bersedia untuk mendengar khutbah Jumaat. Hari Jumaat azan berkali. Yang pertama, azan masuk waktu Zuhur. Masuk waktu Jumaat lah. Dah masuk sembahyang, orang sembahyang. Masuk khatib beri salam. Azan yang kedua menandakan supaya mendengar khutbah Jumaat. Okay. Okey, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Bolehlah toleh ke kanan atau ke kiri, tengok audien.
tengok yang mendengar. Maksudnya khatib itu berkhutbah dengan melihat wajah pendengar. Bukan memalingkan. Kalau kita bercakap pun nak bagi berkesan, kena tengok muka pendengar. Jadi pendengar pun tengok muka khatib. Jadi dekat situ khatib kena tengok muka ataupun kena tengok wajah-wajah pendengar atau yang mendengar khutbah. Jadi memberi salam setelah naik ke atas mimbar. Tadi saya dah beritahu lah. Menguatkan suara didengari oleh lebih kurang 40 jemaah. Sekarang kalau kita pergi masjid, khatib tak payahlah jerit. Sebab apa? Ada mikrofon. Dia pakai mikrofon yang wireless tu, satu masjid semua boleh dengar. 300 orang, 1000 orang. Kan? Jadi tak perlulah. Kalau tak ada mikrofon, kena cari yang suara dia kuat. Supaya 40 orang ni boleh dia dengar. Mendirikan kedua-dua, memendekkan duduk khutbah. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Jadi sembahyang Jumaat ni, kan, janganlah kita bersyarah. Khutbah itu jangan bersyarah sampai 2 jam. 2 jam sedap orang tidur. Jadi pendek je. Biasa kalau kita pergi sembahyang Jumaat, dia akan dalam masa 20 minit. 20 minit je khatib memberi pesanan khutbah Jumaat. Tapi kalau yang lelaki tidurnya macam 2 jam. Tidur. Lainnya betul. Masjid pula ada ikon. Padahal 20 minit je. Okey, jadi pendekkan khutbah tu. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Okey. Memegang tongkat dengan tangan kiri. Memegang tongkat dengan tangan kiri. Jadi khatib tu pegang tongkat tangan kiri. Sebelah pegang buku teks, pegang teks baca khutbah. Makmum mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Jadi makmum perlu mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kena dengarlah. Jangan tidur. Okey. Melaksanakan salat sunat secara ringkas di khatib sedang berkhutbah. Jadi makmum dekat sini kena, kalau dia masuk lambat, khatib dah berkhutbah, dia kena sembahyang tahiyatul masjid dulu secara ringkas. Maksudnya secara ringkas tu baca yang rukun saja. Baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, naik balik Fatihah cepat. Sunat lebih mendengar khutbah lebih sunat daripada kita solat panjang. Jadi kalau nak solat panjang, nak baca yang paling panjang, kenalah datang awal sikit masjid. Jangan time khatib berkhutbah, kita nak solat panjang. Jadi solat paling ringkas je. Ustaz, kalau mendengar khutbah ni apa hukum tu Ustaz? Kalau tak dengar khutbah, sah ke tak saya? Siapa yang nak jawab ni? Cuba type kat situ, tulis. Hukum mendengar khutbah. Ustaz, kalau saya tak dengar khutbah, sah tak solat Jumaat saya Ustaz? Jadi kalau kita tengok, kan, kalau kita tengok yang datang awal pun kadang-kadang ada tidur. Habis yang tidur tu dia dengar khutbah ke tak? Memang confirm lah dia tak dengar. Kan? Yang kedua, ada yang datang lambat. Kan, yang datang lambat, dia pergi makan dulu, masuk kerja, keluar kerja pukul 1, dia lapar, dia makan dulu. Tak makan 15 minit, pergi masjid, dah nak solat, dah komat. Dia tak mendengar khutbah. Jadi sah ke tak sembahyang Jumaat dia? Tadi Ustaz tengok kat situ, ada siapa ni jawab. Muhammad Dennis Haikal, Muhammad Khairi. Dia kata wajib. Kalau wajib, kalau dia tak dengar, kalau kamu tak dengar khutbah,
tak sah yang tak sah sembahyang Jumaat. Sebab kamu kata wajib. Kalau kamu tak dengar, kamu berdosa. Kan? Okey. Jadi jawapannya bukan wajib. Jawapannya tak wajib, bukanlah wajib. Maksudnya lebih utama, lebih digalakkan sunat muakkad kan dalam mendengar khutbah. Dalam mendengar khutbah. Maksudnya orang Islam yang pergi masjid ni digalakkan mendengar khutbah sebelum solat Jumaat. Okey, Jadi dia bukan wajib. Kalau wajib kita tertidur dalam masjid waktu khutbah Jumaat, nanti sembahyang kita tak sah. Jadi yang lebih betulnya, yang lebih baiknya, yang lebih eloknya kita dengar khutbah Jumaat. Ingat, ada mendengar khutbah Jumaat, radhiyallahu anhu berkata, "Iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yahtubu faqad laghauta." Apabila kamu berkata kepada sahabatmu, diamlah pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatmu. Kali ni kan, biasa kita dengar, kalau khatib sebelum khatib berkhutbah tu, bila tu cakap, wahai kaum muslimin, janganlah kamu berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW, kalau kita kata sekalipun diam kepada orang lain, maka sia-sialah perbuatan tersebut ataupun pahala Jumaatnya tak ada. Kita tak dapat dengar pahala khutbah Jumaat. Padahal kita nak pergi masjid dalam khutbah Jumaat, kita nak pahala. Tapi apabila kita bising, kita sembang dengan kawan, kita main game kat belakang sana, bawa handphone, kita tengok Facebook, kan, kita buat tak dengar khutbah. Maka apabila kita tak dengar khutbah, jadi sia-sia sahaja kita datang pergi masjid pada hari tersebut. Termasuklah kita tidur. Kan, tidur dengar. Maksudnya dekat sini, hadis ini, supaya kita dengar apa yang disampaikan oleh khatib. Jangan kita, zaman sekarang dia orang tak main, dia orang senyap je. Tapi tangan tu kalau kat belakang tu kadang-kadang ustaz datang, ustaz tengok, kan apa dia rajaknya main PUBG pada waktu Jumaat. Kan waktu lain tak sempat. Dia main game pada waktu orang sedang khutbah. Jadi itu tak eloklah. Jadi itu bukanlah adab pada hari Jumaat semasa kita mendengar khutbah Jumaat. Okay. Berdasarkan hadis di atas, adab-adab ketika mendengar khutbah termasuklah memberikan fokus kepada isi kandungan khutbah. Diam dan tidak bercakap-cakap. Hukum bercakap ketika khutbah sedang disampaikan adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Jadi di sini hadisnya kata fokus kepada yang khatib nak sampaikan. Fokus kepada apa yang khatib nak sampaikan pada hari tersebut. Jadi kadang-kadang di isu semasa. Hari Jumaat ni kita tak tahu isu semasa, kita pergi sembahyang Jumaat, kita dah tahu isu semasa. Okay. Jadi kalau kita bercakap-cakap, hukum dia adalah makruh, tak berdosa lah. Makruh ni maksudnya sia-sialah apa yang kita buat, tak dapat. Kita buat kerja tapi tak dapat duit. Kan? Kita pergi sekolah nak belajar tapi tak belajar. Tu sia-sialah. Jadi macam dengar khutbah jugalah. Tujuan kita pergi masjid nak dengar khutbah Jumaat apa yang disampaikan khatib, tapi sampai masjid tak dengar pun. Jadi dia tak tidur.
Tidak tidur di dalam masjid ketika jadi Ustaz. Inilah waktu yang paling sedap nak tidur Ustaz. Masjid pula sekarang ni kebanyakannya aircon. Jadi badan penat kerja. Tapi hari Jumaat mana kerja kan? Orang hari Jumaat tidur bangun pukul 9 sampai masjid. Sampai masjid pun dengar khutbah. Pun tidur juga. Kelebihan tidur ni. Hakim, sekiranya rasa mengantuk adalah berpindah tempat yang lain dengan syarat tidak melangkah orang lain. Kalau tengah hari, aircon sejuk, kan, memanglah sendak tidur. Jadi kalau rasa mengantuk, nak tidur mana, pergi pindah tempat lain. Jangan jumpa katil, tak boleh lah. Okey. Jadi mengantuk kena pindah tempat lain supaya kita cergas ataupun kita keluar sekejap basuh muka. Kan? Yang keempat, tidak melakukan perbuatan sia-sia, contohnya mengganggu menggunakan barang gadget seperti telefon bimbit. Tak boleh lah buat kerja yang sia-sia yang selepas khutbah pun kita boleh buat, tetapi dia juga nak tengok, nak buka handphone pada hari Jumaat. Tinggal je lah handphone kat rumah. Okay. Habis kat sini kita tentang hari Jumaat. Jadi kita tengok sunat pada hari Jumaat. Apa yang boleh kita lakukan supaya kita mendapat pahala yang banyak pada hari Jumaat. Pertama, amalan sunat hari Jumaat ialah memotong kuku dan misai. Potong kuku, ni kuku potong hari Jumaat. Macam mana cara nak potong? Kalau kita tengok sunnah Nabi, cara nak potong kuku pada hari Jumaat bermula dengan jari telunjuk sebelah kanan. Kan, potong sebelah kanan, telunjuk, jari hantu, jari kelingking, jari manis. Lepas tu kembali pada jari manis, jari kelingking, jari manis, jari hantu, jari tunjuk, jari ibu jari, yang last sekali sebelah kanan. Turutan dia. Turutan potong kuku. Sama ada kuku tangan ataupun kuku kaki. Jadi, potong kuku sunat hari Jumaat. Hari lain pun potonglah juga. Kan, kalau dah kuku kau tu panjang macam putih anak, boleh cakap orang, tu potonglah boleh Selasa, Rabu, hari Khamis boleh. Tapi kalau kita sikit-sikit besok hari Jumaat, besok dah potong. Kan? Okey, menyambut mutiak. Cabut hari Jumaat. Zaman dulu mana ada saya cukur, jadi dia orang cabut satu-satu sakit. Kan? Kalau tak ada pun cukur lah. Jangan sampai bulu ketiak tu panjang macam hutan. Tapi nak cukur pada hari Jumaat. Menggunting bulu hari-hari. Bulu hari-hari ni bulu apa? Ni. Bulu hari-hari. Bulu hari-hari ni maksudnya bulu yang tumbuh pada kemaluan kita lah. Nak kemaskan juga pada hari Jumaat. Mandi sunat. Dekat sini mandi sunat dari Jumaat. Bila waktu mandi sunat? Bermula dengan waktu subuh. Sebelum fajar tu, hari Jumaat sebelum subuh tu dah sunat boleh kita mandi. Sebelum subuh ataupun sebelum solat Jumaat. Jadi sebab itu mak ayah kita kata pergi mandi dulu, nak pergi sembahyang, pergi mandi dulu. Kenapa? Supaya kita dapat pahala amalan sunat pada hari Jumaat. Memakai pakaian yang terbaik serta berwangi-wangi. Nombor 5, pakai baju yang cantik. Nak pergi masjid, biasa orang pakai jubah warna putih lah. Kalau tak ada jubah warna putih, pakaian-pakaian yang sesuai lah. Jadi kadang-kadang saya orang masjid tu dengan rambutnya tak terurus, pakai baju t-shirt, kat belakang tu ada tulis nama kawan-kawan dia semua, seluar pun seluar tracksuit. Sesuai ke nak pergi sembahyang dengan pakaian-pakaian tersebut? Boleh pakai, tak berdosa, tapi tak sesuai dengan hari Jumaat yang kita nak pergi sembahyang. Jadi pakailah baju Melayu, tak ada baju putih, jubah putih, pakailah baju Melayu, pakai songkok, mandi siap-siap.
pakai wangi-wangi. Okey, keenam, bersegera ke masjid. Terus pergi masjid, jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Mari dia dulu pergi makan dulu. Okey, menunaikan solat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'dah. Dah lepas masuk je ke masjid, sebelum duduk buat solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Duduk azan, dah azan, lepas azan tu solat qabliyah. Solat sebelum solat sunatan qabliyah, solat sunatan qabliyah Jumaat. Saja sembahyang sebelum Jumaat, solat Jumaat dan Allah Ta'ala. Dah habis khutbah, dah sembahyang, dah baca doa, naik belakang, solat sunat ba'diyah selepas Jumaat. Baru kita balik. Okey. Membanyakkan berselawat ke atas Rasulullah SAW dan berdoa. Pada hari Jumaat ni, daripada selepas subuh, kita banyakkan selawat kepada Nabi SAW dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lah. Kerana apa pada Jumaat? Kerana hari Jumaat itu hari Sayyidul Ayyam. Maksudnya Sayyid ketua segala hari. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan ada 7 hari tu, dia punya hari yang paling baik adalah hari Jumaat. Yang seterusnya membaca surah Kahfi, ada 110 ayat. Kalau baca lancar, tajwid lebih kurang 20-25 minit. Surah Kahfi. Bacalah hari-hari. Memang hari pertama kita baca terasa susah. Panjang, lama. Sudah terbelit. Memang susah sikit. Tapi kalau kita dah setiap minggu, dah lancar, kita dah macam baca surah Yasin. Hari Khamis malam Jumaat, baca surah Yasin. Selepas subuh hari Jumaat, kita baca surah Kahfi. Kalau boleh, hari Jumaat, pagi tu masjid. Pergi masjid, sembahyang berjemaah di masjid. Sebab di masjid nanti rakaat pertama dia akan baca surah Sajadah. Ada 31 ayat. Kan surah Sajadah. Kalau imam tu baca sedap, 15 minit lah. Ataupun 10 minit. Rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca surah Insan. Al-Ataka Insan. Kan? Surah Insan dalam 15 minit atau 10 minit. Jadi hari Jumaat, siapa pergi masjid, dia dapat 2 surah. Ada sujud sejadah. Dan solatnya bersedia dalam masa 20 minit solat subuh. Pergilah sekali-sekala. Jangan cuti-cuti ni pun yang lelaki ni duduk kat rumah aja. Pergilah sekali-sekala pergi masjid. Kat bawah ni adalah contoh khutbah Jumaat. Ni yang paling, kalau kita baca ni pun dah selesai, boleh solat Jumaat. Yang pertama, khutbah pertama, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadullah, ittaqullah. Tidak Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Bersatulah kita ke atas dasar tauhid. Dengan ini kita akan selamat daripada ancaman musuh Islam seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut, seperti Allah SWT menyelamatkan Nabi Lut AS dan pengikutnya. Allah SWT berfirman, "Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in." Maksudnya, maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta semua pengikutnya. Barakallahu li wa lakum wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Habis pertama. Boleh duduk. Ni kalau paling ringkas kita boleh buat. Ini sebut Alhamdulillah kan pertama. Yang kedua, solat kepada selawat kepada Nabi. Rukun yang kedua. Yang ketiga, supaya mengingatkan umat Islam bertakwa kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, membaca mana-mana ayat Al-Quran. Yang keempat. Yang kelima, doa kepada kaum muslimin. Kat sini ada. Solat kedua pun sama. Khutbah kedua pun sama juga. Kan? Semua ni sama ni kan. Ni semua sama. Sama dengan
Bismillah. Yang sini baca Al-Quran, yang sini doa kepada orang Islam. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li dzikril Qur'an hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kat sini. Habislah. Boleh semain Jumaat. Ini khutbah yang paling ringkas. Okey. Habis. Pasal khutbah Jumaat. Ada nak tanya lagi tak? Siapa nak tanya? Ada tentang khutbah Jumaat. Kalau ada boleh tulis dekat cek ni. Boleh tulis dekat cek. Hanis Alisa, Muhammad Hakimi Faisal, Muhammad Titullah, Muhammad Deni, Farafina Aisila. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Alhamdulillah. 6 orang kita ada hari ni, 6 orang. Okey. Jadi, kalau tak ada pertanyaan untuk kelas hari ni, kita ulang kaji khutbah Jumaat. Nanti minggu depan kita masuk bab seterusnya, bab tayamum. Untuk minggu depan kita masuk bab tayamum. Ada nak tanya? Kalau tak ada, nanti Ustaz ada dah buat itu quiz dalam 10 soalan tu. Nanti Ustaz bagi link dekat Telegram, tolong jawab. Lepas tu WhatsApp dengan kawan-kawan lain, tolong jawab Ustaz punya quiz. Okey. Okey, kalau tak ada, Ustaz akhiri kelas hari ini. Ustaz makan semua sihat, belaka. Yang masuk kelas Ustaz, Ustaz doakan semua sihat, dapat rezeki yang murah, diberi kesihatan di dunia dan akhirat, dijauhkan daripada penyakit yang melanda negara kita, penyakit COVID-19. Jadi, duduk dekat rumah, jika tiada keperluan, kita duduk dekat rumah, amalkan sentiasa basuh tangan, bercakap jauh-jauh, dan jauhkan daripada tempat yang sesak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.